Saudara-saudari saya, rakyat Israel yang dikasihi dan dihormati. Pada perayaan kebebasan ini, Israel lebih kuat daripada sebelumnya. Seluruh dunia kini mendengar ngauman singa kita dalam perjuangan kita menentang rejim jahat Iran. Satu perjuangan di mana kita telah mencapai kejayaan yang besar, pencapaian yang agung. Tetapi pada masa yang sama, ada juga harga yang perlu dibayar yang amat perit. Hanya semalam, kita telah kehilangan 4 daripada anak-anak terbaik kita. Bagi pihak anda semua, rakyat Israel, dan juga bagi pihak saya sendiri serta isteri saya Sarah, saya menyampaikan ucapan takziah yang paling mendalam kepada keluarga mereka yang terkorban dan yang telah meninggal dunia. Kita semua memeluk dengan penuh kasih sayang keluarga-keluarga yang telah kehilangan sesuatu yang paling berharga, dan kita semua juga memeluk dengan penuh kasih sayang wira-wira kita yang cedera, sama ada pada tubuh maupun jiwa. Kerana kita adalah satu bangsa dan kita terikat oleh ikatan kerjasama dan takdir bersama untuk memastikan kewujudan kita dan menjamin masa depan kita. Setelah genap sebulan kempen bersama kita dengan Amerika Syarikat, kita sedang menghancurkan secara sistematik rejim keganasan yang selama berdekad-dekad telah melaungkan kematian kepada Amerika, kematian kepada Israel. Memang benar, mereka bangkit menentang kita untuk memusnahkan kita. Dan juga dalam generasi ini, rejim para ayatollah telah berusaha sedaya upaya untuk memusnahkan kita, untuk menghancurkan kita, untuk menguasai Timur Tengah, untuk mengancam seluruh dunia. Dia cuba meneruskan cita-cita pembunuh ini melalui pembangunan program nuklear dan peluru berpandu balistik, membiayai dan mempersenjatai proksi-proksi pengganas di sekeliling kita, dan menghadapi sekatan berat yang telah dikenakan ke atasnya. Sekarang saya ingin beritahu anda semua, sepanjang tahun-tahun kebelakangan ini, seluruh proses ini telah menelan belanja hampir $1 triliun dari perbendaharaan Iran. Dan sekarang boleh dikatakan bahawa $1 triliun itu telah dibazirkan sepenuhnya dan hilang secara muktaman. Tetapi harga yang kami buat Iran bayar bukan sekadar wang sahaja. Dalam semangat Paskah yang akan datang, sejak permulaan perang penentangan, kami telah menimpakan 10 bala ke atas paksi kejahatan. Serangan Hamas di Gaza, serangan Hizbullah di Lebanon, serangan Assad di Syria, serangan organisasi pengganas di Judea dan Samaria, serangan Houthi di Yaman, dan 5 lagi serangan terhadap Iran, yaitu serangan nuklear, serangan peluru berpandu, serangan ke atas infrastruktur rejim, serangan ke atas pasukan penindas, dan serangan ke atas anak-anak sulung, dan dalam kes kita, serangan ke atas pegawai tinggi. Dari diktator Khamenei hingga saintis nuklear, bergabung dengan pembunuh Arab dari penawal revolusi dan Abbasis. Belum lagi Nasrallah, Ania, Dave, Sinwar, dan ramai lagi yang lain. Selepas 10 bala di Mesir, saya ingatkan kepada anda semua bahawa Firaun masih cuba menyakiti anak-anak Israel. Dan kita semua tahu bagaimana ia berakhir. Begitu jugalah perjuangan menentang paksi kejahatan Iran. Pertempuran masih belum berakhir. Tetapi sekarang kita sudah boleh katakan bahawa berbanding 10 bala yang musuh kita alami, kita telah mencapai 10 kejayaan yang besar. Dalam operasi di Kobe dan Shegat Ha'ari, serta sepanjang perang kebangkitan, inilah hasilnya. Pertama, kita telah mencipta satu perubahan strategik sebelum kedua-dua operasi itu. Iran mahu menyesakkan kita, hari ini kita pula yang menyesakkan Iran. Rejim Ayatollah di Iran lebih lemah berbanding bila-bila masa sebelum ini dan negara Israel lebih kuat berbanding bila-bila masa sebelum ini. Kedua, kita telah menyedarkan dunia tentang bahaya yang dibawa oleh Iran kepada seluruh umat manusia. Sebelum operasi dijalankan, kebanyakan dunia tidak memberi perhatian kepada amaran-amaran kita. Saya ingin memberitahu anda semua, saya telah berbicara dengan pemimpin-pemimpin dari Timur Tengah dalam mesyuarat rahsia dan terbuka. Saya juga telah berbicara dengan pemimpin-pemimpin Eropah dan juga dengan pemimpin-pemimpin di Amerika Syarikat, termasuk Presiden-Presiden Amerika Syarikat. Mereka tidak memahami bahaya itu, tetapi hari ini tiada siapa yang tidak memahami betapa seriusnya bahaya tersebut. Ada yang memberitahu saya dalam perbualan pribadi, Perdana Menteri, kami faham, kami takut untuk menyatakannya, tetapi kami faham. Dan ada juga yang berkata, kami faham. Dan Alhamdulillah, kami juga sedang bertindak. 3. Sebelum operasi-operasi itu, kami berjuang sendirian menentang Iran.
Hari ini, kami berjuang bahu-membahu dengan Amerika Syarikat dalam satu kerjasama bersejarah yang tidak pernah berlaku sebelum ini antara Presiden Trump dan saya, antara tentera Amerika Syarikat dan pasukan pertahanan Israel. Bukan saja kami memperkukuhkan pakatan dengan Amerika Syarikat, malah kami juga sedang membina pakatan baharu dengan negara-negara penting di rantau ini menentang ancaman bersama dari Iran. Dan saya berharap tidak lama lagi, rakyat Israel, saya dapat berkongsi lebih banyak dengan anda tentang pakatan-pakatan penting ini. Keempat, kami telah menggoncang asas-asas rejim keganasan yang sebelum operasi-operasi ini kelihatan sangat berkuasa. Hari ini selepas operasi Kalbi dan protes besar-besaran di Iran yang berlaku selepas itu, serta selepas serangan-serangan hebat yang kami lancarkan terhadap Iran dalam operasi Syahgad Ha'ari, kami telah menggoncang rejim itu. Dan saya beritahu anda semua, cepat atau lambat, rejim itu akan tumbang. 5. Kami telah menyerang dengan hebat dan menyingkirkan dua ancaman eksistensial yang membayangi kami. Sebelum dua operasi itu, Iran sedang bergerak pantas membangunkan senjata nuklear dan puluhan ribu peluru berpandu balistik di Lembah Singa. Kami telah menyingkirkan ancaman segera dari pemilikan senjata nuklear Iran dan banyak peluru berpandu balistik. Dan dengan Norman Singa, kami mencapai satu kejayaan tambahan dengan menghancurkan keupayaan industri rejim itu untuk menghasilkan senjata pemusnah tersebut. Saya mahu anda semua faham, Khamenei berniat untuk mengambil keupayaan industri pengeluaran nuklear dan peluru berpandu lalu menyembunyikannya jauh-jauh di bawah tanah. Dan apabila saya faham perkara itu, saya bawa isu tersebut ke kabinet dan berkata, kita perlu bertindak kerana jika tidak, kita tidak akan dapat mencapai senjata pemusnah itu dan juga kemudahan yang menghasilkannya. Kita perlu bertindak dan kita telah bertindak. Kami keluar, kami mematahkan kuasa tentera pengganas Iran yang mengepung kami dalam satu lingkaran yang mencekik. Itu benar kerana mereka masih mempunyai keupayaan yang masih berbaki untuk mengancam kita, tetapi mereka tidak lagi boleh mengancam kewujudan kita. Melancarkan puluhan ribu peluru berpandu balistik dan roket yang bertujuan untuk memusnahkan bandar-bandar Israel. Dan saya ingat bahawa sebelum kita memasuki perang penebusan, mereka bercakap tentang 150,000 roket dan peluru berpandu serta ribuan peluru berpandu dari Hamas. Dan semua ini sepatutnya menukar bandar-bandar Israel, Tel Aviv, Baitul Maqdis, Haifa dan Beersheba menjadi runtuhan. Itu tidak akan berlaku lagi. 7. Kami telah mewujudkan zon keselamatan yang mendalam di luar sempadan kami, di Gaza, lebih daripada separuh wilayah jalur itu, di Syria, dari puncak Hermon hingga ke Yarmouk, dan di Lubnan dalam zon pemisahan yang luas, yang menetralkan ancaman pencerobohan dan menjauhkan bahaya tembakan peluru berpandu anti kereta kebal terhadap komuniti kita. 8. Kami telah mengubah doktrin keselamatan kami. Kami yang menyerang dan mengambil inisiatif, dan kami yang mengejutkan musuh-musuh kami. Perkara ke-9, kami telah membuktikan secara muktamad bahawa sistem pertahanan udara kami adalah tanpa ragu yang terbaik di seluruh dunia. Dan saya ingin memberitahu anda bahawa begitu banyak negara datang kepada kami dan meminta bantuan kami kerana mereka tahu kami adalah nombor 1 dalam pertahanan dan juga nombor 1 dalam serangan. Ke-10, kami menunjukkan ketahanan luar biasa rakyat Israel dan juga ekonomi Israel yang mencatat rekod semasa perang. Warga Israel, kita mencapai kejayaan yang cemerlang dan luar biasa ini kerana anda semua. Kerana kepercayaan kita yang tidak goyah dan kekuatan kolektif kita yang menjadi jaminan kewujudan kita. Musuh datang dan pergi, tetapi keupayaan dan ketegasan kita untuk menghadapi mereka dan apabila perlu mengalahkan mereka sepenuhnya, itulah perkara yang menjamin masa depan kita. Bersama-sama, kita telah mengubah Israel menjadi kuasa serantau dan dalam bidang tertentu malah menjadi kuasa dunia. Kita mencapai kejayaan ini hasil daripada keberanian komander dan askar kita, sama ada dari perkhidmatan tetap maupun pasukan simpanan. Terima kasih kepada para pejuang yang gugur, wira-wira Israel. Terima kasih kepada ketabahan anda semua, rakyat Israel. Dan terima kasih kepada keputusan berani yang kita buat dalam kerajaan Israel. Sementara sesetengah pihak menunjukkan kelemahan dan menyerah, kita meneruskan peperangan dengan sepenuh kekuatan dan menghadapi musuh-musuh kita dengan tekad serta tanpa rasa takut.
Sementara ada yang memandang rendah hubungan yang kita bina termasuk dengan Amerika Syarikat, kita tetap setia kepada misi dan mengubah wajah Timur Tengah, mewujudkan syarat untuk memperluaskan pakatan serta mengembangkan lingkaran keamanan di sekeliling kita. Banyak kali sepanjang 2 tahun setengah yang lalu, saya telah menghadapi keputusan-keputusan penting. Rafah, Philadelphia, Bypass, Nasrallah, kemasukan ke Bandar Gaza, keazaman untuk membawa pulang semua tebusan kita. Sehingga yang terakhir sekali, dan untuk tidak membuat lagi sebarang perjanjian separa. Kemasukan ke Syria untuk menyelamatkan saudara-saudara Drus kita. Dan, sudah tentu, keputusan berani mengenai Fal Elabe dan Ngauman Ari. Dalam semua keputusan ini, saya telah mendengar kalian, warga Israel, dan saya telah mendengar kalian, para tentera lelaki dan wanita. Saya telah bertemu dengan kalian di lapangan dan kalian berkata kepada saya, kami sangat faham apa yang sedang dipertaruhkan. Kami kuat. Menteri, jangan tunduk kepada suara kelemahan dan putus asa. Teruskan berjuang, teruskan memimpin kami dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Dan itulah sebenarnya, itulah yang sedang kita lakukan. Dan sekarang saya ingin mengajukan satu soalan. Saya ingin bertanya kepada mereka yang berada di studio dan kepada juru cakap pembangkang, apa yang telah terjadi kepada anda semua? Pada masa kempen yang bersifat eksistensial, daripada tunduk kepada politik sempit, naikkan semangat di pihak kita, bukan di pihak musuh. Hayatilah semangat rakyat, semangat keberanian, dan semangat kemenangan para pejuang kita yang luar biasa. Daripada seorang pejuang kanan yang mara di Gaza dan Lubnan, hinggalah kepada juru terbang yang melintasi langit Tehran. Askar Israel garang seperti harimau, tangkas seperti helang, berani seperti singa. Kami akan terus menggalakkan rejim keganasan, memperkukuhkan lingkaran keselamatan di sekeliling kami dan mencapai matlamat kami. Dalam Haggadah Pesach tertulis, dan inilah yang telah menyokong nenek moyang kita dan juga kita. Bukan hanya seorang yang bangkit menentang kita untuk memusnahkan kita, tetapi yang Maha Suci, diberkatilah Dia, menyelamatkan kita dari tangan mereka. Warisan Israel dan hak kita ke atas tanah kita adalah apa yang telah menyokong nenek moyang kita, dan itulah yang menyokong kita hingga hari ini. Rakyat tetap teguh dan kita semua dipanggil untuk terus teguh. Dan dengan itu kita akan memastikan dengan bantuan Tuhan keabadian Israel. Selamat perayaan kebebasan kepada seluruh umat Israel.